الذين هو الحي القيوم وأتوب إليه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم يا رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم يا منزل الكتاب افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا يا الله رحم النبيين. اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi memulakan majlis kita pada petang hari ini, mari kita sama-sama membuka dada kita, mengangkat lidah kita, menundukkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawadukkan diri kita, zuhudkan diri kita semata-mata mencari rahmat Allah di dunia ini untuk kebahagiaan yang kekal abadi di hari akhirat nanti insya-Allah. Mari sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berada di dalam rahmat Allah pada petang ini. Bersama kita adalah Kitabullah dan insya-Allah melalui kalamullah yang akan kita bacakan daripada suratul Insan yang menceritakan tentang insan yang berada di dalam rahmat Allah, kehidupan di dunia dan mendapat kasih sayang Allah yang kekal abadi di hari akhirat dengan syarat apa yang mereka lakukan. Al-Quran daripada suratul Insan ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Sekali lagi sama-sama kita tengok Al-Quran, kita ulang sebalik, kita ulang kembali bacaan ini dengan bacaan yang mudah-mudahan daripada setiap huruf hijaiyah ini mencatat, ya, tercatat di dalam kitab yang tercatat di sebelah kanan kita sebagai amalan yang soleh insya-Allah. Walaupun tak berbunyi tak apa, baca je daripada rumah, ya. Sekali lagi. Ini ha, bila kita baca ha keluarkan hamas, ya. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Okay, kita tengok satu-satu. Allah mulakan dengan dhamir munfasil.
Nahnu. Ini domir munfasil ni. Kita dah belajar domir munfasil. Kita dah belajar domir muttasil. Gunakan apa yang kita dah belajar untuk kita faham Al-Quran. Ini domir munfasil. Ni khalaqnahum. Ini ada dua domir. Na. Ni domir muttasil. Na kata ganti nama bagi Allah. Hum kata ganti nama bagi al-insan. Manusia. Ya. Wa ini adalah huruf ataf. Syaddad asal kalimatnya syadda. Ya, dibuka kerana nak bertemu dengan domir yang menjadi fa'il. Maka bila nak bertemu dengan fa'il, sebelumnya mesti disukunkan fi'il madhi itu. Asalnya syadda, ya, huruf ini adalah huruf yang bertasydid. Apabila nak dibuka, nak dijadikan sukun, syadda dibuka menjadi syaddad. Maka na ni adalah domir muttasil yang menjadi fa'il. Jadi siapa-siapa yang mengikuti, kita dah belajar bahasa Arab, saya apply masuk ke dalam apa yang kita pelajari. Ya, jadi Allah kata, kami telah menciptakan mereka. Siapa yang telah menciptakan kita semua ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, penyambung bila Allah ciptakan kita semua, ya, mahum ni kembali kepada manusia. Bila Allah telah menciptakan manusia, wasyadad, dan Allah telah perkuatkan, ya, kuatkan betul-betul. Nah, mereka kami. Ya, jadi apa yang dikuatkan oleh Allah, cuba tengok. Asrahum. Ya, ra ni baris atas, ya, jadi maf'ulun bih. Apa benda yang Allah perkuatkan, iaitu sendi-sendi mereka. Asra jadi maf'ulun bih kepada kalimah apa yang Allah dah kata tadi, khalaq, telah menciptakan. Allah telah menciptakan manusia itu dan Allah telah memperkukuhkan, memperkuatkan sendi-sendi mereka. Ya, jadi asra pertama bariata dia jadi maf'ulun bih. Kemudian asra ini jadi mudhaf. Hum ni jadi mudhafun ilaihi dalam bentuk domir muttasil. Dua kalimah isim yang bersambung, maka jadilah dia mudhafun ilaihi. Di sini cuba kita tengok. Khalaqnahum. Tiga kalimah. Khalaqa disukunkan. Kerana na, domir yang bersambung na, asalnya nahnu. Ni nahnu domir munfasil. Na ni domir muttasil. Nahnu ni tetap kalimah Allah. Na ni pun tetap kalimah asalnya Allah. Ini kami ni siapa? Kami ni Allah. Di sini kami pun Allah. Bezanya di sini domir munfasil. Ini domir muttasil. Ya, ini domir muttasil. Sekali lagi, ya, minta nak belajar bahasa Arab. Kita tengok ini domir munfasil dan ini domir muttasil. Ini pun kami, ini pun kami. Kedua-dua kami ini adalah kembali kepada isim zahir Allah Subhanahu Wa Taala. Kum ni kembali kepada al-insan, manusia. Bila Allah menciptakan manusia itu, Allah perkuatkan sendi-sendi manusia. Ya, siapa yang memperkuatkan sendi-sendi kita? Allah. Ni kalimah na ni. Na ni kembali kepada Allah. Kami perkuatkan. Apa yang Allah perkuatkan? Na ni Allah, ya. Allah perkuatkan. Apa yang Allah perkuatkan? Sendi-sendi mereka. Jadi asra ni ada dua fungsi. Pertama jadi maf'ul kepada kalimah khalaqnahum ni. Kemudian asra ni menjadi mudhaf. Hum ni menjadi mudhafun ilaihi. Wa iza, ya, ini sambungan dia. Iza ni zaraf syi'na. Ini juga fi'il madhi yang asalnya sya'a. Ya, nani fa'il, iaitu kembali kepada Allah. Ya, dan apabila Allah menghendaki, badal, ini fi'il madhi juga. Ya, asal kalimatnya badala wazan fa'ala. Nani kami ni jadi fa'il. Dan apabila Allah menghendaki, Allah akan menggantikan amsalahum, yang seumpama seperti mereka tabdilan, dengan penggantian yang benar-benar mengikut kehendak Allah, mengikut
Allah yang maha berkuasa, mengikut ilmu Allah yang maha luas. Itu terjemahan satu-satu, bukan tafsir. Okey, tengok apa yang diterjemahkan di sini. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi. Mana dia tulang sendi ni? Asra ni tulang sendi. Ya, tulang sendi siapa? Mereka. Siapa mereka tu? Manusia. Dan urat saraf mereka. Bila ada tulang sendi adalah juga yang dinamakan urat saraf, yang berada di dalam tubuh badan kita tanpa dapat kita melihat kerana terlalu halus Allah menciptakan urat-urat saraf itu sehingga kita tidak mampu melihat di mana urat saraf itu, kecuali doktor-doktor yang mereka punya tugasan apabila buat operation semuanya tu mereka dapat melihat. Inilah penciptaan Allah yang Allah jadikan kepada tubuh badan manusia. Setiap daripada sendi, setiap daripada urat saraf itu sewajib-wajibnya berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata, kami berkuasa membinasakan mereka. Allah yang menciptakan, Allah juga yang berkuasa menghidup dan mematikan. Allah juga yang berkuasa memberikan rahmat kepada mereka, dan Allah juga berkuasa membinasakan mereka jika mereka engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kami kehendaki, kami di sini ialah Allah, lalu Allah akan gantikan mereka yang engkar perintah Allah, yang sombong kepada Allah, dengan kaum yang lain seperti mereka juga, tetapi penggantian itu lebih baik daripada mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, okey, sekarang kita masuk kepada tafsiran. Apakah daripada ayat 28 itu yang wajib kita fahami dengan sebaik-baiknya? Okey, disebutkan di sini pada ayat 28 itu. Rasanya macam 28 ni dah baca. Rasanya macam 28 dah baca. 28 dah sudah, Ustazah. Betul lah. Suruh saya baca lagi. Tak apa, tapi kita Tadi ulang. Jadi dah fahamlah sikit. Sebab minggu lepas saya ingat sangat. Saya kata macam mana kita nak bersyukur. Di antara tanda kita nak bersyukur pada ayat 28 ini yang Nabi dah jelaskan kita, iaitu dengan melakukan solat sunat duha. Ada tak saya terangkan minggu lepas solat sunat? Ada kan? Ada sunat. Sudah. Itulah saya ingat, saya kata ayat 28 ni kita dah belajar. So insya-Allah hari ini kita masuk pada ayat 29, tapi sekali lagi saya ulang balik daripada hadis Abu Dawud wa Ahmad. Jadi tanda kita bersyukur dengan tulang-tulang sendi yang Allah ciptakan tanpa meminta balasan, dengan kita bersyukur melakukan solat sunat duha. Sabda Nabi Muhammad SAW, hadis ni riwayat daripada Abu Dawud wa Ahmad, daripada dua perawi dia. Abi Buraidah yang sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insan 360 fafsila fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsil minhu bisadaqatin. Qalu wa ma yutiqu dzalika ya Nabiyallah? Qala an-nuqa'atu fil masjidi tadfinuha wa syai'u tunahayyati anit tariqi fa illam tajid fara'atat duha tujzi'uka. Yang memberi pengertian, berkata Abdullah bin Buraidah, aku dengar ayahku Buraidah radhiyallahu anhu mengatakan, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi, maka hendaklah ia bersedekah bagi tiap-tiap sendi itu dengan satu sedekah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang mampu melakukan demikian itu, wahai Nabi Allah? Lalu Rasulullah menjawab, dia kata, lakukanlah salat sunat duha.
duha. Ya, itu kita buat pengulangan sedikit daripada ayat yang ke-28. Okey, insya-Allah kita pergi kepada ayat 29 pada petang ini insya-Allah. Ya, ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sekali lagi ikut ya di rumah masing-masing. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Jadi Allah mulakan dengan harfu taukid wa nasr, dan bila kita tengok kalimah inna di permulaan ayat disebut dengan adatul hasr, iaitu pengkhususan daripada Allah menjelaskan kepada al-insan. Lalu Allah kata apa dia? Inna hadhihi tazkirah. Inilah satu peringatan, keterangan kepada manusia. Tazkirah. Tazkirah ni adalah masdar daripada kalimah zakkara. Zakkara yuzakkiru tazkirah. Selalu kita sebut tazkirah. Tazkirah tu apa dia? Masdar. Ya, isim masdar. Ini masdar ni. Allah kata inilah, sesungguhnya inilah Allah kata peringatan kepada manusia. Bila Allah ciptakan manusia itu, ada segala-gala di dalam tubuh badan mereka. Ada akal, ada iman, ada nafsu, ada tulang belulang, ya, ada darah, ada kulit, ada daging dan sebagainya. Jadi peringatan daripada Allah, Allah kata, inilah peringatan daripada aku untuk kamu mengambil pengajaran untuk kehidupan dunia dan berakhir dengan kematian. Kematian selepasnya kehidupan yang kekal abadi, iaitu bermula daripada alam barzah. Lalu Allah mengatakan, faman syaa'a. Bila kita lihat dalam Al-Quran kalimah man itu dituju kepada lil insan, dituju kepada manusia. Sya'a ni fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Maka Allah kata, maka sesiapa yang Allah kehendaki, ya, yang Allah berkehendak, ittakhadha, maka pasti dia akan mengambil jalan yang sempurna, jalan yang selamat, iaitu jalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia akan ambil jalan yang selamat mengikut petunjuk daripada Allah melalui kitabullah. Ila rabbi, menuju ke jalan yang benar. Ya, jalan yang benar itu adalah melalui hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila harfu jar, rabbi, nampak ni baris bawah majrur, kemudian rabbi jadi mudhaf, hi jadi mudhafun ilaihi. Ya. Ke jalan Tuhannya. Ya, ke jalan Tuhannya artinya jalan yang benar. Sabila. Hal keadaan manusia apabila mendapat petunjuk daripada Allah, mereka senantiasa dipimpin ke jalan yang benar, iaitu rahmat daripada Allah, keberkatan daripada Allah, keredaan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini, yang kita baca daripada suratul insan ini, yang kandungannya ada 31 ayat yang telah kita pelajari. Bagaimana Allah, ya, kemurkaan Allah kepada mereka yang derhaka, iaitu pada ayat yang keempat. Itu balasan kepada orang-orang yang dikumban oleh Allah di dalam neraka Allah. Kemudian semua cerita tentang kebahagiaan nikmat di dalam syurga. Maka ambillah pengajaran, peringatan, kebahagiaan yang telah kita belajar, hampir habis dah. Jadi peringatan daripada Allah, kalau kamu nak kebahagiaan, lakukan seperti golongan al-abrar.
Golongan al-abrar itu mereka dekat dengan Allah kerana mereka mengikut apa yang diterangkan oleh Allah melalui Al-Quran dan apa yang telah diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita selalu kena dengan tazkirah. Mana tazkirah? Tazkirah artinya peringatan, pengajaran. Ya, peringatan tu daripada siapa? Peringatan itu datangnya daripada rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terlalu sayang kepada hamba-Nya, maka dipujuk, ya, dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan, dipimpin, dipujuk, diraikan, disayangi dan sebagainya. Sehingga kamu buat dosa besar, dosa kecil, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kali ayat tadi boleh tak? Boleh saya tunjuk satu-satu kalimahnya? Balik semula kepada Al-Quran tadi. Okey, balik semula saya tunjuk satu-satu. Okey, balik semula satu-satu, tengok ni. Ya, siapa-siapa yang mengambil peringatan daripada Allah, maka dia akan selamat di dunia dan dia akan selamat di hari akhirat. Ambillah jalan yang ditunjuk oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang selamat. Dengan sebab itu setiap hari kita kena minta paling kurang 17 kali, tapi saya yakin semua yang ikut ni semestinya ya lebih daripada 17 kali, sebab ada solat rawatib, ada solat qabliyah ba'diyah, ada solat tahajud, ada solat duha witir dan sebagainya. Maka apakah yang kita minta senantiasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Allah akan, bila kita minta kepada Allah, Allah berjanji Allah akan beri petunjuk jalan yang benar kepada kita semua, selamat daripada gangguan syaitan. Walaupun syaitan senantiasa mengajak kita ke jalan yang bengkok, tetapi bila kita minta jalan yang lurus itu apa dia? Jalan yang disebut agama Islam yang telah diajar oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian daripada tafsiran daripada ayat yang ke-29 ini, ya, ayat yang ke-29 ini kita tengok ayat 29. Okay. Dia kata sesungguhnya surah ini mengandungi segala nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Ya. Daripada surah Al-Insan ini terkandung nasihat, galakkan, amaran, janji baik dan janji buruk, dan juga semuanya menjadi peringatan dan pengajaran kepada mereka yang berakal, yang mahu mengambil pengajaran dan iktibar daripada surah Al-Insan. Maka orang yang mahukan kebaikan untuk dirinya di dunia dan di akhirat, hendaklah ia memilih jalan yang mendekatkan kepada Allah dan keredaan Allah. Ya, seperti kita sedang berada dalam rahmat Allah, inilah jalan yang dituntut untuk kita melalui kehidupan dunia, dekatkan diri kita kepada Allah dengan memahami apa yang kita baca, apa yang kita sebut. Daripada ayat 29 ini dinyatakan ayat ini adalah nasihat kepada manusia yang lalai, galakkan untuk menjadikan kita bertambah lagi melakukan kebaikan, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, amaran daripada Allah iaitu ancaman azab daripada Allah ketika mereka berada di dalam neraka Allah, janji baik daripada Allah, menyediakan segala nikmat yang kita telah pun belajar, apa dia? Minuman yang paling enak di dalam syurga, tempat tinggal yang paling baik di dalam syurga, pakaian yang paling cantik di dalam syurga. Lagi apa? Setiap sesuatu kehendak kita akan disempurnakan oleh Allah di dalam syurga. Itulah yang menjadi peringatan kepada kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Sebelum kita meninggal, Allah dah beri peringatan, pengajaran kepada kita supaya apa yang buruk itu segera tinggalkan, ambil segala yang baik. Ya.
Ambil yang baik-baik, yang tak baik itu kita tinggalkan. Maka barang siapa yang mahukan kebaikan dunia, segera fastabiqul khairat. Yang tak baik, Allah kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Yang tak baik itu bisikan daripada syaitan. Tinggalkan. Yang baik itu adalah daripada iman yang membawa kepada kebahagiaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang mesti dipilih ialah jalan iman dan taat kepada Allah serta meninggalkan maksiat dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dan panduan dalam semua urusan kehidupan. Sebab tu apapun masalah kita, kembalilah kepada Al-Quran, pasti akan dapat jawapannya. Tidak pernah apabila kita tidak ada jalan, kita buka Al-Quran, Allah akan beri jalan. Ya, bila kita buka Al-Quran itu, paling tidak pun ketika kita membuka Al-Quran itu, jalan untuk kita buat apa bila kita buka Al-Quran itu? Jalan untuk kita dapat hidayah daripada Allah. Ma makna hidayah? Hidayah itu ialah petunjuk daripada Allah. Kenapa kita tak dapat petunjuk? Sebab nak buka Al-Quran pun malas. Bukan nak baca Al-Quran, nak buka Al-Quran pun malas. Sebab itulah kita jauh daripada pegangan yang sebenar. Pegangan yang sebenar apa dia? Pegangan sebenar kita ialah akidah yang terikat dengan Al-Quran. Akidah yang terikat dengan sunnah, iaitu hadis. Dan panduan kita, tidak ada panduan yang lebih sempurna melainkan panduan. Panduan itu, apa maksud panduan? Kalau kita tak tahu nak pergi mana-mana, kita buka saja kita punya handphone, maka pergilah kepada Maps. Pergi Maps, dia akan tunjuk kita. Ya, guna Maps pun kita boleh dapat jalan nak dituju. Apatah lagi yang Al-Quran ini turun daripada Allah, daripada Lauh Mahfuz. Semestinya jalan yang dituju itu bukan jalan nak sampai kepada tempat tuju, nak pergi Kajang ke, nak pergi Semenyih ke, nak pergi Singapura ke. Ini bukan. Ini jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kena ingat betul-betul. Kita belajar Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya ini untuk apa? Untuk kita dapat rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, itulah yang dijanjikan oleh Allah, iaitu rahmat yang mengundang, menjemput kita ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, iaitu syurga. Jadi tidak ada jalan pintas melainkan bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Kita tengok bagaimana kerajaan Raja Namrud itu. Semuanya ada. Semuanya apa yang orang kata kemewahan dunia itu serba mencukupi. Mewah. Maka dengan sebab itu dia sombong. Sehingga membakar Nabi Musa alaihi salam. Tapi Allah matikan dia dengan menghantar seekor nyamuk saja masuk ke dalam hidungnya. Ya, masuk ke dalam hidung, menderita penyakit, berubat sampai maksudnya bersungguh-sungguhlah untuk baik, untuk pulih semula daripada kesakitan dengan seekor nyamuk itu. Tetapi Allah mengata, Allah nak bagi kamu sedar yang kamu itu, apa yang kamu ada itu, jika kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang engkar perintah Allah. Maka Allah suruh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Raja Namrud itu Allah hantar dengan seekor nyamuk, nyamuk kita nampak yang menyebabkan kematian Raja Namrud, kita pada ketika ini kita tak nampak apa bendanya yang disebut virus COVID-19. Kita tak nampak, yang kita nampak tu gambar aja yang orang buat macam duri-duri itu. Hakikat sebenarnya wallahu alam bagaimana bentuk virus itu tak nampak. Maka dengan sebab itulah kalau kita tengok yang Raja Namrud tu mati dengan seekor nyamuk, jelas nampak nyamuk tu. Kalau manusia pada hari ini dah beratus ribu yang kembali kepada Allah dengan sebab virus yang tidak kelihatan, iaitu apa dia? COVID-19. Itu juga satu musibah kepada manusia yang berada di penghujung dunia ini. Bagi kita yang beriman, musibah itu satu rahmat. Tetapi bagi mereka yang kufur, musibah itu adalah satu bala bagi mereka. Kita adalah rahmat.
menyedarkan diri kita dan kita semakin takut dengan Allah. Bila semakin takut dengan Allah, kita semakin meninggalkan kemaksiatan. Tapi bagi mereka yang kufur, itu adalah bala kepada mereka dan bala itu menyebabkan mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian dikatakan, ya, beriman dan taat kepada Allah adalah jalan yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan jalan yang merugikan kepada manusia itu. Jadi berimanlah bersungguh-sungguh dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ikatan kehidupan kita yang membahagiakan dunia dan akhirat kita. Ya, bersaksikan Al-Quran, bersaksikan Rasulullah yang menyampaikan setiap apa yang terkandung daripada Al-Quran itu. Selalulah kita ingat kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dikatakan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-39. Ya, An-Nisa ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ya, An-Nisa ayat 39. Ya, An-Nisa ayat 39. Okey, Allah mengatakan wa maza, ya, maza iaitu isim istifham, dan apakah ke atas mereka itu? Alaihim, ke atas mereka. Lau amanu, sekiranya mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan apakah mereka rugi kalau mereka beriman kepada Allah? Apakah mereka rugi jika mereka yakin adanya balasan di hari akhirat? Mereka tidak rugi, malahan mereka itulah orang yang beruntung. Tetapi mereka yang tidak yakin, mereka tahu tapi mereka tak nak bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dan yakin adanya pembalasan di hari akhirat, mereka lah golongan ulaika humul khasirun, ulaika humul ghafilun. Ya, jadi insya-Allah kita yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari akhirat, menyebabkan kita semakin menjadi hamba Allah minal muttaqin. Ya, kemudian Allah menyatakan, ya, inna hadhihi tazkirah, lalu ditafsirkan berkata Al-Alusi, hazihi iaitu isim isyarah bagi lil, hazihi lil qarib yang dekat. Di dalam ayat ini adalah isyarat kepada surah ini atau kepada ayat-ayat Al-Quran keseluruhannya. Inilah faedah dan kedudukan Al-Quran yang merupakan pemberi nasihat. Siapa pemberi nasihat? Al-Quran. Siapa pemberi tazkirah? Al-Quran. Siapa pemberi petunjuk? Al-Quran. Nasihat itu datangnya daripada siapa? Allah. Nasihat tazkirah itu, peringatan itu datangnya daripada siapa? Allah. Petunjuk itu datangnya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita meninggalkan nasihat yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita meninggalkan peringatan yang menyelamatkan kita daripada azab Allah? Mengapa petunjuk yang paling jelas untuk kita bahagia dunia, bahagia akhirat, kita tinggalkan petunjuk daripada Allah? Maka kita mengambil petunjuk selain daripada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disambung dalam surah Al-Isra ayat yang ke-19 untuk ayat yang ke-9 untuk menguatkan hujah daripada ayat 29 surah Al-Insan ini. Ya, dari surah Al-Isra ayat yang ke-9 disambung untuk menguatkan hujah inna hadhihi tazkirah, itu dikatakan inna hadzal Qur'an, sesungguhnya inilah Al-Quran. Ya, boleh dapat tak surah Al-Isra ayat yang ke-9, ayat ke-9? Saya boleh tak? Saya tak boleh sebab saya tak masuk dalam sini. Tak boleh. Ya, kalau boleh saya masukkan terus. Tak boleh.
Okey, Tuan Haji pergi kepada surah Al-Isra ayat yang ke-9. Saya tadabburkan di sini insya-Allah. Apa itu Al-Quran? Al-Quran ialah petunjuk daripada Allah yang wajib kita baca, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita amalkan dan wajib kita sampaikan. Yahdi, apa makna yahdi? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Yahdi daripada kalimah hada. Hada yahdi. Ya, ni. Dengung baca. Inna haza. Sesungguhnya inilah Allah kata. Al-Quran itu sangat dekat dengan orang-orang yang beriman. Sangat jauh dengan orang-orang yang ingkar. Ya, haza ini isim isyarah yang menjadi isim inna. Al-Quran, sesungguhnya inilah Al-Quran. Al-Quran ini jadi badal kepada haza. Ya, saya tak sempat nak ajar badal hari itu, kesian. Ya, tak apalah, ni belajarlah. Bila kita jumpa isim isyarah yang diikuti oleh isim ma'rifah, ya Al-Quran ni isim ma'rifah kan ada alif lam. Dia jadi badal lah. Sesungguhnya inilah Al-Quran, Allah kata. Yahdi. Ya, Al-Quran itu menjadi petunjuk, Allah kata. Lillati, ya, kepada orang yang macam mana? Hiya aqwam, Allah kata. Mana aqwam? Mana aqwam, tengok di sini. Ya, Allah kata. Aja semua kemudian saya terjemahkan. Saya terabulkan. Ya aqwam wa yubashirul mu'minin. Ya, bila kita berpegang kuat kepada Al-Quran, ya, dia senantiasa memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah kata, alladzina ya'malun, ya, iaitu orang-orang yang mereka ya'malun, mereka mengetahui. Ya, bila mereka mengetahui, mereka beramal. Bila mereka beramal, mereka pilih amalan yang bagaimana? As-salihati. Mereka melakukan segala kebaikan. Ya, untuk dapat apa? Untuk dapat redha daripada Allah. Untuk dapat keberkatan daripada Allah. Untuk dapat rahmat daripada Allah. Kerana dengan rahmat Allah itulah yang menyebabkan hati kita jadi hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Lalu disebut di sini mana yang tadi dia hilang. Ya, ayat 9 atas. Hilang pula. Ya, kemudian Allah kata anna lahum ajran kabira. Anna. Ya, kenapa dia di sini inna, ini anna, ini permulaan ayat. Ini di tengah ayat. Ya. Bahwasanya Allah kata lahum, bagi mereka itu. Bagi mereka tu siapa? Bagi mereka yang ya'maluna salihati. Mereka yang benar-benar mengerjakan amalan yang salih. Buat semua perkara yang kebaikan. Tinggal semua perkara yang dilarang. Lalu Allah menyediakan ajran kabir. Ya, ada dua khabarnya di sini. Ya. Anna lahum, bagi mereka itu Allah janjikan apa dia? Ya, bagi mereka itu Allah menyediakan syurga. Kabira ini besar, artinya pahala yang besar, artinya syurga. Allahu Akbar. Jadi ikutilah apa yang dijelaskan oleh Allah, kerana Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk kepada mereka yang beriman. Dan Al-Quran itu menyampaikan berita yang gembira kepada orang-orang yang jaga betul-betul iman dia supaya tidak ditewaskan. Jadi bagaimana nak jaga iman kita? Jagalah iman kita dengan senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada kematian yang sangat hampir kepada kita. Ingat azab kubur kita. Ingat azab berada di padang mahsyar. Hendakkah kita berada di padang mahsyar, kepala ke bawah, kaki ke atas, ya, lemas dengan peluh sendiri? Allahu Akbar. Jadi segera buat yang terbaik dengan mengikut petunjuk daripada Allah melalui Al-Quran. Okey, seterusnya Allah kata faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Ditafsirkan ayat ini membuktikan bahawa hanya dengan iman, taat kepada Allah, jauhkan diri daripada dosa, jauhkan diri daripada menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi kesempurnaan
zat dan sifat bagi Allah serta menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pegangan hidup yang boleh menyampaikan diri kita kepada dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah conclusion daripada ayat 29, iaitu dekatkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa menjaga keimanan kita. Ingat apa yang Allah kata, nasihat daripada Allah, peringatan daripada Allah, ancaman daripada Allah, amaran daripada Allah, janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, insya-Allah kita masuk kepada ayat yang ke-30. Kalau ada soalan, boleh je tanya. Ya, jangan diam je, tak faham pun diam je. Boleh berbicara, kalau ingin bertanya dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, sila bertanya. Buka saja mute tu on kan, boleh bertanya kalau tidak faham. Mungkin nak tanya macam mana nak jaga keimanan. Sebab iman itu sesuatu benda yang tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, tetapi dapat dirasa dengan hati. Iman tak dapat dipandang dengan mata, tetapi dapat dirasa dengan hati. Sebab hati tidak pernah menipu kita. Bila iman kita rasanya, rasa iman kita naik, hati kita rasa tenang sangat. Kenapa hati kita jadi tenang? Siapa yang menenangkan hati kita? Yang menenangkan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah tenangkan hati kita? Sebab kita tidak ada perkara-perkara mazmumah yang kita nak letakkan di dalam hati kita. Ya, yang jadi hati kita tak tenang tu sebab sifat mazmumah tu duduk dalam hati. Maka keluarkan sifat mazmumah, datangkan sifat-sifat mahmudah. Apa sifat mahmudah? Sifat yang terpuji. Apa sifat yang terpuji? Jauhkan dosa, dekatkan dengan rahmat Allah, iaitu buat semua perkara yang baik-baik. Ya, kalau kita balik rumah, tengok anak baca Quran, itu rahmat daripada Allah. Kalau kita berjalan dengan suami, suami suruh kita jaga aurat, jaga akhlak, itu rahmat juga daripada Allah kerana dapat seorang suami yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, dapat pula sahabat yang baik-baik duk selalu ya bekerjasama dengan kita. Allahu Akbar. Saya selalu pergi masjid, sejadah saya dah siap terpasang. Dah siap terpasang. Terpasang ke apa? Terbentang, cakap Melayu betul. Ya, sejadah saya dah siap terbentang. Siapa yang bentang? Ada sahabat yang sangat baik membentangkannya. Jadi saya sampai ke masjid terus angkat. Dan niat, ya kita dah niat i'tikaf, terus angkat usalli. Ini cari sahabat yang macam ni. Ya, bukan nak gunakan dia untuk kebaikan, tapi dia pandai mencari kebaikan. Dia pandai cari pahala. Di mana dia cari pahala? Di mana saja dia berada dia cari pahala. Ya, pahala itulah yang memberatkan timbangan mizan kita nanti. Okay, insya-Allah. Jadi semua siapa yang nak ikut jalan Allah, dekatkan. Ni Allah kata, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Dekatkan kepada jalan-jalan keridhaan Allah, iaitu melalui Al-Quran. Okey, kita masuk kepada ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 daripada Suratul Insan ni dia ya. Lalu Allah kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Sekali lagi, sama-sama kita baca. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Okay, kita tengok satu-satu. Mani manafi. Ya, mani manafiah yang membawa pengertian tidaklah. Ya, tasya'una. Ini fi'il mudhari'. Apa maksud tasya'una? Tidaklah kamu menempuh jalan. Ya, tidaklah kamu menempuh jalan. Bukan jalan raya di sini. Jalan apa?
Jalan yang disebut jalan apa saja di dunia ini adalah melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Apapun yang kamu lakukan kesemuanya illa kecuali ayyasha'a semuanya dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni jadi fa'il. Yasha'a ni fi'il mudhari, asalnya yasha'u dengan sebab ada an, ni an masdariyah yang mengubah daripada yasha'u kepada yasha'a. Kesemuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha sesungguhnya Allah itu kana aliman hakimah. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Kita tak ada apa-apa. Kita bukan orang yang mengetahui, melainkan kita mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita bukanlah orang yang bijak, melainkan kita bijak jika kita pandai mengatur kehidupan kita mengikut sibghatullah, mengikut acuan daripada Allah. Acuan daripada Allah cuma ada dua sahaja, iaitu Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, cantik ayat ini, setiap apapun yang kita lakukan semuanya, ya, ayyasha Allah, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Hati-hati dengan bila dikatakan wama tasya'u dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kena faham. Semua yang kebaikan kita lakukan adalah dengan rahmat kasih sayang Allah. Semua dosa-dosa yang kita lakukan bukan Allah yang suruh, tetapi yang suruh itu adalah bisikan daripada syaitan dan bisikan daripada nafsu yang tidak membawa kepada kebaikan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Nafsu yang suruh kepada kebaikan, insya-Allah kita akan selamat. Ya, tapi bisikan daripada syaitan tidak ada satu yang suruh kepada kebaikan. Semua suruh kepada keburukan. Jadi sesuatu keburukan itu adalah dengan sebab zalimnya diri kita hidup tanpa ilmu. Ilmu apa yang dikehendaki di sini adalah hidup dengan memahami Al-Quran dan menghidupkan sunnatullah. Bila kita hidup dengan memahami Al-Quran, maka kita hidup dengan mengikut ittakhadha ila rabbihi sabila. Kita ikut jalan Allah, kita tinggalkan jalan-jalan yang bersimpang siur, jalan yang disebut, ya, yang kita baca suratul Fatihah, jalan yang disesatkan oleh syaitan laknatullah. Okey, jadi ini secara sepintas lalu. Okey, kita tengok tafsiran yang telah dinyatakan oleh ahli tafsir pada ayat yang ke-30 tadi. Ya, jadi sesiapa yang nak belajar bahasa Arab, tulis saja daripada ni. Ya, jangan kalihkan saya ajar bahasa Arab pula. Watu harfu atfin ma tuma nafi tasya'u fi'il mudhari illa huruf istisna. Ya, yasha'a fi'il mudhari balik, ya, wa mi harfu atfin mani manafiyah yang memberi maksud tidak. Tasya'una ini fi'il mudhari, ya, fa'ilnya pada huruf waw, kamu semua, ya, dan wa ma tasya'u dan tidak ada kemahuan bagi diri kamu illa pengecualian, kecuali ataupun melainkan ayyasha Allah, kesemuanya dengan kehendak Allah. Yang di sini semua kebaikan yang kita lakukan adalah dengan rahmat kasih sayang Allah. Sekiranya kamu melakukan dosa, bukan Allah yang suruh, bukan dengan kehendak Allah, tetapi kerana kejahilan diri kamu yang mengikut bisikan syaitan dan mengikut nafsu yang amarah.
Lalu Allah kata, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Ketika kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ya, maka ketika kamu membaca kitab yang telah tercatat oleh malaikat di sebelah kiri dan kanan, ya, kita dinyatakan oleh Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pada ketika itu, setiap sesuatu yang telah dicatat oleh malaikat, kita sendiri yang baca. Ingat, kita baca tapi mulut kita terkunci. Maka yang berbicara itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kasabu. Apa yang kamu buat semua dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkata tangan kamu, hidung kamu, kaki kamu, rambut kamu, semua akan berkata. Tetapi al-yawma, pada hari itu, mulut kamu sudah tidak mampu berbicara kerana mulut yang banyak melakukan pendustaan. Maka pada ketika itu, mulutlah yang dikunci oleh Allah yang berbicara anggota tubuh badan kita, dan yang menjadi saksinya apa jua yang berada di atas bumi Allah, yang menyaksikan perbuatan kita, kebaikan atau keburukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lakukanlah dengan segera kebaikan. Ya, jadi di sini inna ni huruf taukid. Ya, taukid wa nasab, sebab itulah Allah ni berbaris atas. Jadi Allah ni jadi isim inna. Khabarnya dalam bentuk kana aliman hakima. Ya, khabar jumlah fi', dia keseluruhan daripada kana ni, ya, menegaskan yang maha mengetahui, yang maha bijaksana itu bukan makhluk, tetapi Allah yang bersifat kamilah, yang maha sempurna. Yakni tidaklah kamu mahu mengambil satu jalan, iaitu apa jalannya? Iaitu jalannya melalui Al-Quran, iaitu kebaikan yang boleh menyampaikan kamu kepada Allah dan boleh menyampaikan dirimu kepada keridhaan Allah, melainkan setiap sesuatu itu adalah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah seseorang itu mampu untuk memberi hidayah, wa ima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberi hidayah kepada bapa saudara yang sangat dicintainya, yang banyak membantunya dalam perjuangan Islam, namun bapa saudaranya tidak beriman, Abu Talib, sampai ke akhir hayatnya tidak beriman. Ya, maka dengan sebab itulah hidayah itu sepenuhnya mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dengan sebab itu kita kena ingat, hidayah itu milik daripada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, memberi nasihat dan mengajak manusia ke arah kebaikan. Tugas kita ialah memberi nasihat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Allah dengan cara yang terbaik, bijaksana. Jangan mengajak manusia secara kekerasan. Ajak dengan cara yang terbaik dan dengan cara yang bijaksana. Itu cara nak mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, jadi kalau dia tak mampu ikut, itu bukan kuasa kita, kerana itu adalah kuasa Allah. Itu adalah kuasa Allah. Jadi dia kata, dan tidaklah seseorang itu mampu untuk memberi hidayah, beriman dan mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, melainkan taufik dan pertolongan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu dia menjadi satu doa yang wajib dibaca bagi setiap yang mendirikan solat yang berada dalam suratul Fatihah, dan dia menjadi doa yang doa itu wajib ketika mana kita membaca kalimah ayat daripada suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Engkau tunjukilah. Ihdina itu dalamnya ada domir yang tidak kelihatan, iaitu engkau. Engkau itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau tunjukilah akan kami. Kami itu siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tunjuk daripada Allah, ya, pimpin kita kepada jalan yang benar, iaitu as-sirat. Sirat artinya Islam. Ya,
Kau tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang selamat, jalan yang aman, jalan yang tenteram, ya, iaitu jalan apa dia? Jalan mendapat agama yang ditunjukkan oleh Allah yang disebut innad dina indallahil Islam, iaitu jalan menuju kepada keselamatan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan, iaitu agama Islam. Maka pimpinlah kami supaya tidak dihirit oleh syaitan, tidak dibisikkan oleh syaitan, tidak ditewaskan oleh nafsu, ya, yang membawa kepada kesesatan dan kelalaian. Justru itu semua urusan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada hamba-Nya. Kebaikan dan keburukan di tangan Allah, maka kehendak hamba semata-mata tidak mendatangkan kebaikan dan tidak dapat menolak keburukan, melainkan sekiranya diizinkan oleh Allah. Dengan yang demikian itu, ya, maka setiap yang berlaku itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah berkehendak, kun fayakun. Kebaikan yang kita nampak itu juga dengan kehendak Allah. Keburukan yang kita rasa buruk tapi sebenarnya baik bagi orang yang beriman. Okey, ingatlah apapun yang berlaku, kita kena ingat pada ayat kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya, setiap yang kita lakukan di atas dunia ini, kitalah yang bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Kullu nafsin, setiap manusia, setiap jiwa itu, bima kasabat, dengan apa yang dia telah lakukan di atas dunia ini, rahinah, dialah yang akan bertanggungjawab sama ada kebaikan maupun keburukan. Kalau kebaikan yang dia lakukan, maka kebahagiaanlah yang dia akan kecapi. Kalau keburukan yang dia buat, maka dia juga yang akan menghadapi kesakitan yang teramat sangat sebagai balasan daripada keburukan yang dilakukan di dunia tanpa diikuti dengan taubatan nasuha. Tetapi manusia akan diberi ganjaran pahala di atas ikhtiarnya. Mana ikhtiar? Pilihan. Kenapa ada pilihan? Kerana Allah membekalkan akal. Bila Allah bekalkan akal, maka akal itulah yang berfungsi. Ya, jadi akal yang berfungsi itu mesti ada ilmu. Bila ada ilmu, dia akan mempertingkatkan iman. Maka dengan sebab itu, tetapi manusia akan diberi ganjaran pahala di atas ikhtiarnya. Pilihan untuk melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, dan segera meninggalkan yang tidak baik, yang membawa kepada dosa. Memilih kebaikan dan akan, ya, ikhtiarnya memilih kebaikan dan akan diseksa di atas ikhtiarnya memilih keburukan. Ya, jadi akal yang sempurna sentiasa memilih jalan yang lurus. Tetapi akal yang tidak ditajamkan dengan iman, dengan ilmu, maka dia akan memilih jalan yang sesat. Maka dengan sebab itu setiap hari kita meminta kepada Allah supaya Allah beri kita petunjuk. Maka demikian juga masuk syurga adalah dengan rahmat Allah, dan masuk neraka adalah dengan kehendak, yakni, ya, dengan kehendak manusia itu memilih jalan yang sesat. Sebab Allah bagi pilihan tadi. Ya, Allah beri pilihan. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'd, ya, dan surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29. Kita masuk syurga. Allah nyatakan dengan jelas dalam surah Ar-Ra'd itu. Apa yang Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 29 itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jumpa Ar-Ra'd ayat 29. Ar-Ra'd 29. Kalau ni. Dah saya dah nampak. Turun sikit. Turun sikit. Allazina amanu wa 'amilus shalihat. Turun sikit. Turun lagi. Okey, tengok. Allazina amanu. Ni bukan. Ni bukan. Yang ni. Ni. Ayat 29 yang ni, ya. Ayat 29.
allazina amanu wa amilus shalihat. Tubu pula. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini rahmat daripada Allah. Yang Allah sebutkan tadi, Allah kata, kalau kamu nak syurga, kamu kena jadi orang yang beriman serta mengerjakan amalan yang soleh. Orang-orang yang beriman. Ni allazina, orang-orang yang amanu. Ni silah mausul kepada allazina. Ya, mereka telah beriman di atas dunia. Orang-orang yang mereka telah benar-benar beriman ketika diberi kehidupan di atas dunia. Wa aminus salihat. Macam mana nak jaga iman? Wajib segera melakukan kebaikan demi kebaikan. Ya, lalu Allah janjikan apa? Tuba. Apa makna tuba? Iaitu kehidupan. Kehidupan. Tuba ni kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Wa husnu ma'ab. Kehidupan yang menjadikan tempat yang terbaik apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan, dan tempat kembali mereka adalah sebaik-baik tempat kembali, artinya syurga. Maka berusahalah menjadikan diri kita allazina amanu wa amilus shalihat. Ini silah mausulnya. Ya, apa dia silah mausul daripada allazina? Iaitu amanu wa amilus shalihat. Mereka beriman serta mengerjakan amalan yang soleh, semua perkara yang baik-baik. Maka Allah janjikan tuba, iaitu kehidupan ya di hari akhirat nanti, kehidupan yang terbaik. Artinya mereka akan menduduki syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa di kalangan hamba-hambanya. Ya, jadi dari 29 tadi, ayat 29 tadi, ini kita dapat syurga Allah insya-Allah. Maka kalau kita kembali kepada surah Al-Insan ayat 30 tadi, dia kata innallaha, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Ya, kana aliman, Allah itu Maha mengetahui, hakimah, Maha bijaksana. Lalu ditafsirkan sesungguhnya Allah yang bersifat Maha mengetahui di kalangan hamba-hambanya, maka Allah berhak memberi hidayah kepada mereka, maka dipermudahkan jalan-jalan untuk mereka dekat kepada Allah. Maka dengan sebab itu pohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti Allah pimpin kita dengan pimpinan rahmat daripada Allah. Dan Allah juga mengetahui siapa di kalangan hamba-hambanya ya yang berhak mendapat kesesatan. Adakah Allah zalim? Tidak. Sebab apa? Bila Allah ciptakan kita, ada dua unsur yang sangat penting, akal dan nafsu. Akal dan nafsu. Maka ada akal, ada nafsu. Allah turunkan petunjuk melalui kitabullah, melalui Al-Quran. Siapa yang ajar kita? Ya, melalui Rasulullah dan Allah sendiri. Kita baca surah Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat. Kewafatan Rasulullah diganti oleh 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman dan akhirnya Sayyidina Ali. Disebut Khalifah Ar-Rashidin. Kemudian selepas kewafatan para sahabat ya digantikan oleh Khalifah Abbasiyah ya dan sebagainya lah yang kita kena belajar sejarah Islam. Ya, ada disebut zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi', kemudian tabi'in sampailah kepada kita. Ya, Allahu Akbar. Dan Allah juga mengetahui siapa di kalangan hamba-Nya yang sesat dan siapa yang berhak mendapat petunjuk. Siapa yang mereka tak ada berkeinginan langsung untuk mencari ilmu, merekalah yang sesat. Sebab itu bahaya jika kita hidup tanpa ilmu. Hidup tanpa ilmu, jadilah orang yang hidup di dalam kesesatan meraba-raba. Walaupun terang benderang,
tapi sebenarnya mereka berada di dalam kegelapan. Kenapa mereka dalam keadaan terang tetapi kegelapan? Kerana yang terangnya hanya dari segi zahiriah, yang gelapnya adalah batinnya. Hatinya gelap, sebab itulah hati yang gelap itu tidak mampu untuk mendirikan salat. Hati yang gelap tidak mampu membaca Al-Quran. Ada orang tak baca Al-Quran bertahun-tahun. Sungguh bila saya ajar dia, dia kata dah lama sangat tak baca Al-Quran. Syukur sangat pada hari ini dapat baca Al-Quran. Bila dia dah dapat baca Al-Quran, hari pertama dia dah rasa lain. Saya kata apa yang lain? Dia rasa badan dia macam ringan sikit. Dia kata, kalau ada sesuatu yang memberatkan tubuh badan dia. Ya, tu baru sekali belajar Quran. Lepas daripada tu belajar dan terus-terus belajar, akhirnya menjadi orang yang sangat pemurah. Sangat pemurah. Dulu tak berapa nak sedekah. Sekarang rajin, pantang sebut sedekah, dia hulurkan saja. Inilah orang yang dikatakan telah mendapat hidayah. Bila dia dah dapat hidayah, dia tak jadi orang kedekut. Dia tak jadi orang malas. Ingat, orang dah dapat hidayah, dia tak jadi orang kedekut, dia tak jadi orang malas. Ya, dia rajin melakukan kebaikan. Orang yang dah dapat hidayah, dia tak jadi orang kedekut. Sebab orang kedekut itu siapa? Orang yang bersekongkol dengan syaitan. Maka orang dapat hidayah ni, dia mudah nak lakukan kebaikan. Maka carilah sebanyak-banyak bekalan yang namanya ilmu. Kerana ilmu itulah yang menjadi imam. Ya, bila ada ilmu, dia jadi imam, dia pimpin. Dia punya rakyat dia ke jalan yang benar. Dan Allah juga mengetahui siapa di kalangan hamba-hambanya yang berhak mendapat kesesatan. Berhak mendapat kesesatan kerana kejahilan. Bila kita jahil, maka yang memimpin kita ialah nafsu dan syaitan dan dunia yang lara. Ya? Maka dipalingkan ia daripada hidayah. Na'udzubillahi min zalim. Maka bila dipalingkan daripada hidayah, itulah yang disebut dalam surah Al-Baqarah, hatinya berpenyakit. Ya, fi qulubihin marad. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya ialah mencari kehidupan dunia yang dia rasakan dunia ini menyebabkan dia jauh. Ya, rasa dunia ni dia jadi hari ini nak kejar dunia, sehingga dia tidak mengejar hari yang sangat dekat kepadanya, iaitu kematian. Yang dekat dengan dia, apa dia? Kematian. Tetapi kematian dia tak nak kejar. Dia kejar harta dunia. Dia kejar harta dunia, bukan dia kejar harta yang membawa kepada kebahagiaan hari akhirat. Hakiman. Ya, apa dia hakiman? Hakiman ialah hikmah. Sebab tu kita tengok kalau kita pergi mahkamah ada hakim. Tapi hakim dalam mahkamah itu adalah bersandar kepada ilmu yang telah dia belajar. Tetapi ingat, hakim yang paling adil iaitu bila kita bertemu dengan Allah di mahkamah Rabbul Jalil, iaitu pengadilan Allah yang menjadi Malik Yaumiddin, raja yang akan memberi pembalasan dengan seadil-adilnya. Seadil-adil Allah itu disebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar zarah kebaikan akan diberi balasan oleh Allah, dan sebesar zarah waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah akan diperlihatkan oleh Allah dan akan mendapat siksaan daripada Allah jika dia tidak bertaubat sebelum mati. Ada hikmah yang sangat baik dan hujah yang sangat kukuh di sebalik apa yang berlaku, dan semua yang ditentukan oleh Allah, kerana Allah sangat mengetahui, Allah sangat bijak meletakkan sesuatu pada tempat yang sangat adil. Allahu Akbar. Keadilan Allah tidak mampu dikalahkan oleh manusia. Bersabarlah kita hidup di atas dunia ini, kerana keadilan Allah itu pasti akan menyebelahi orang-orang yang beriman, insya-Allah. Seterusnya kesimpulannya, berkata Wahbah Az-Zuhaili, ya, ini salah seorang daripada rakyat Malaysia yang mampu menterjemahkan tafsirnya dalam tafsir Al-Munir. Ya, tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang telah kembali kepada Allah
tahun lepas, kalau saya tak silap tahun lepas. Ya, dia kata apa? An jami'a ma yasduru anil abdi fa bimasyiatillah walakin duni ijbar. Bahawa semua perkara yang berlaku daripada hamba adalah dengan kehendak Allah tetapi tanpa paksaan. Ya, la ikraha fiddin. Ya, Allah tidak memaksa seseorang itu. Tetapi ingat, walaupun Allah tidak paksa, jika kamu buat kebaikan, bahagialah untuk kamu. Jika kamu buat keburukan, kamu tidak, bagi orang kafir, mereka menyekutukan Allah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi mereka. Ya, kalau mereka menyekutukan Allah sehingga ke akhir hayat mereka di dunia ini, maka tempat mereka adalah neraka. Kalau mereka kembali kepada Allah, Allah memberi keampunan seluas-luasnya bagi mereka. Sehingga dikatakan orang kafir yang kembali ke jalan yang benar, iaitu kembali kepada fitrah sebagai orang, sebagai manusia, kena ikut perintah Allah yang disebut agama Islam. Maka ketika dia memeluk Islam, jadilah mereka seperti insan yang baru lahir di atas bumi Allah tanpa dosa. Okey? Bahawa semua perkara yang berlaku daripada hamba adalah dengan kehendak Allah tetapi tanpa paksaan. Ya, maksudnya Allah beri kamu mampu berfikir. Afala yatadabbaruna al-Quran, kamu dah belajar daripada Al-Quran. Afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak mahu berfikir untuk kebahagiaan yang kekal abadi. Seperti seorang yang hendak mencuri atau membunuh. Mereka punya akal, kehendaknya untuk melakukan perbuatan curi. Allah telah menyatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u, hendaklah dihukum ke atas mereka aydiyahuma, kedua tangan mereka. Ya, dipotong tangan mereka sebagai balasan mencuri. Bila cukup, ya, adalah syarat-syarat yang dipotong tu, bukan kaki ayam pun kena potong. Ya, itu hukum hudud, ya. Jadi semua itu telah dijelaskan oleh Allah. Dan contoh membunuh, seperti seorang yang hendak mencuri atau membunuh, kehendaknya untuk melakukan perbuatan curi dan bunuh itu tidak akan wujud melainkan adanya, ya, kehendak Allah. Maksud di situ Allah dah bagi tahu. Allah kata mencuri itu berdosa. Mencuri itu kalau sudah cukup syarat-syaratnya, maka hendaklah dijatuhkan hukuman hudud ke atas mereka di dunia ini, iaitu dengan memotong tangan mereka. Jika perbuatan hudud itu tidak terlaksana di atas dunia ini dan mereka juga tidak bertaubat, maka balasannya di hari akhirat tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi perbuatan mencuri dan membunuh yang dilakukan oleh mereka itu berdasarkan pilihannya sendiri. Ya, pilihannya sendiri mengikut nafsu. Kenapa dia mencuri? Nak cepat kaya. Kenapa dia membunuh? Kerana hati yang tidak bersih, dengki. Ya, biasanya orang membunuh kerana sifat dengki, sifat dendam di dalam hati mereka. Menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tercela itu dilakukan kerana mengikut nafsu dan bisikan syaitan. Allahu Akbar. Bukan Allah yang memaksanya mencuri dan bukan Allah yang memaksanya untuk membunuh. Ya, Allah tak suruh dia mencuri. Tidak pernah Allah suruh pergilah mencuri. Yang Allah suruh aqimus salat wa atuz zakah. Yang Allah larang wala taqrabuz zina. Yang Allah larang jauhi daripada mengikut bisikan syaitan. Ya, itu yang Allah larang. Okey, itu daripada ayat yang ke-30. Ya, jadi ayat yang ke-30, ingat setiap sesuatu yang kamu buat Allah mengetahui. Setiap sesuatu yang kamu buat Allah Maha melihat. Dan Allah akan menghakimi, ya, perbuatan kamu dengan seadil-adilnya. Itulah ayat 30, peringatan kepada manusia. Apa yang kamu buat, Allah sangat mengetahui. Apa yang kamu lakukan akan diadili oleh Allah di padang mahsyar nanti, di mahkamah Rabbul Jalil. Allah biarkan perbuatan kamu melakukan dosa. Allah biarkan jika kamu tidak bertaubat,
Jika kamu tak nak dekat kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu apa yang diwariskan Al-Quran dan hadis, dekatilah Al-Quran dan hadis supaya kamu selamat di dunia dan kamu selamat di hari akhirat. Jika kamu tidak dekat kepada Al-Quran dan Al-Hadis, jika kamu tidak dekat kepada masjid, jika kamu tidak dekat kepada majlis ilmu, jika kamu tidak dekat kepada ulama, maka kamu akan dekat kepada perkara-perkara maksiat. Inilah yang diterangkan melalui ayat yang ke-30. Allah mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Jika kamu buat keburukan, itu bukan dengan tuntunan nafsu yang baik, tetapi itu adalah dengan sebab kejahilan kamu. Dan ayat yang terakhir daripada suratul Insan, ayat yang ke-31. Ya, ayat yang ke-31 disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Ya, sekali lagi ayat 31, ayat yang terakhir. Mana dia? Al-Insan ayat 31, Al-Insan 31. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Okay. Allah mulakan dengan fi'lun mudhari'. Ya, yudkhilu itu adalah fi'il mudhari' daripada fi'il madhi sulasi mazid harfan. Ya, yudkhilu ni adalah fi'il mudhari' daripada fi'il madhi wazan 4 huruf. Ya, fi'il madhi dia apa? Adkhala. Adkhala yudkhilu. Jadi yudkhilu ini adalah fi'il mudhari' ma'lum. Yudkhilu memberi maksud memasukkan. Siapa yang memasukkan? Ni ya ni. Ya ni adalah domir bagi huwa. Ya, domir bagi huwa. Man huwa? Siapa dia huwa? Huwa di sini ialah Allah. Jadi Allah akan memasukkan. Ya, ia memasukkan. Ia tu siapa? Dia tu adalah Allah. Man. Man ini adalah isim mausul. Isim mausul yang kembali kepada siapa? Seseorang, orang yang. Ya, Allah akan memasukkan orang yang. Yasha'u. Ini fi'il mudhari'. Ya, man ni orang. Orang yang macam mana? Ya, kita tengok orang yang berbuat baik, dia akan dapat rahmat. Dia akan dapat redha. Dia akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi man ni jadi maf'ulun bih kepada kalimah yudkhilu. Allah akan ya memasukkan orang yang yasha'u. Ini juga fi'il mudhari' daripada fi'il madhi sya'a. Kita selalu sebut insya-Allah jika Allah menghendaki. Yasha'u, dia menghendaki. Siapa dia ni? Ya ni kembali kepada Allah. Huwa. Dialah Allah yang menghendaki. Fi rahmati. Fi harfu jar, rahmati li majrur. Rahmati jadi mudhaf. Fi jadi mudhafun ilaihi. Fi rahmatillah. Ya, fi rahmatillah. Di dalam rahmat Allah. Jadi semua itu dengan kekuasaan Allah yang bersifat maha mengetahui, maha bijaksana. Mengetahui Allah, jika kita nak kepada jalan yang benar, kita berusaha seperti petang ini. Kita berusaha mengetahui, belajar bersungguh-sungguh. Ada sifat mujahadah. Ada sifat bersungguh-sungguh untuk faham. Allah akan memasukkan orang yang bagaimana? Orang yang berkendak kepada ilmu. Orang yang bersungguh-sungguh nak cari ilmu, Allah beri kepahaman. Bila Allah beri kepahaman kepada mereka,
mereka akan melakukan kebaikan atas dirinya dan keluarganya dan akan membawa manusia kepada ke jalan yang benar. Maka insya-Allah Allah akan bawa kita kepada rahmat-Nya di dunia dan Allah akan bawa kepada kasih sayang yang kekal abadi di dalam rahmat-Nya, iaitu syurga Allah. Ini golongan yang pertama, golongan yang dapat rahmat Allah sebab dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, dekat dengan kematian, lagi dekat dia dengan ulama. Bila dipimpin oleh ulama, ulama itu jamak taksir, orang yang melakukan kebaikan, orang yang mengetahui dia apa yang dia ketahui, setiap yang dia ucap, setiap yang dia buat, setiap yang dia niat, semuanya dapat ganjaran syurga bila niat itu, perbuatan itu, percakapan itu disandarkan kepada lillahi ta'ala. Maka dapatlah dia fi rahmatillah, dapatlah dia hidup dalam kasih sayang Allah. InsyaAllah kita jadilah golongan yang pertama ini. Wazalimin. Dan ini golongan yang kedua. Ya, ini golongan yang pertama dalam rahmat Allah. Golongan yang kedua iaitu orang-orang yang zalim. Siapakah mereka orang yang zalim? Orang-orang yang zalim itu ialah orang-orang yang jahil. Apa arti orang-orang yang jahil? Orang-orang yang tak faham. Tak faham apa? Tak kenal Allah, tak kenal akhirat, tak kenal Rasulullah, tak kenal hukum-hukum Allah. Maka dia hidup jadilah orang yang zalim pada dirinya kerana yang dia buat semuanya mengikut nafsu daripada bisikan syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang zalim ini, na'udzubillah, kalau dia tak segera bertaubat, tak segera dekat kepada majlis ilmu, akhirnya khawatir dia mati dalam keadaan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah menjanjikan, ya, apa yang Allah janjikan kepada mereka, Allah menyediakan bagi mereka apa dia? A'adda. Ini a'adda. Ini wazan fi'il madhi. Wazan apa ni? Ya, ini wazan af'ala. Tetapi kenapa tak jadi af'ala sini ainnya sukun? Kerana dal ni sudah ada sukun. Ya, a'adda. Jadi dal ni satu sukun, satu berbaris, tapi tak nampak sebab bila dua huruf yang sama digugurkan huruf yang sukun, diletakkan sabdu. Ini adalah fi'il madhi wazan af'ala. Ma makna a'adda? Dia telah menyediakan. Siapa dia yang telah menyediakan? Dia itu kembali kepada domir yang tidak kelihatan di sini, ialah Allah. Ya, ialah Allah. A'adda, dia telah menyediakan. Apa yang Allah telah sediakan? Azab, siksaan, alima, yang pedih. Jaga ni baca dengan hamzah, jangan baca dengan ain. Kalau kita baca dengan ain, alima, dia jadi orang alim. Kalau kita baca dengan hamzah, alima, yang pedih. Ya, yang pedih. Ya, jadi Allah menjelaskan di sini ini sifat mausuf. Ya, Allah telah menyediakan bagi mereka itu. Siapa mereka itu? Ni zalimin. Orang-orang yang zalim itu Allah telah menyediakan bagi mereka siksaan yang pedih. Apa maksud siksaan yang pedih? Azab yang pedih. Artinya mereka berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penutupnya Allah memberi peringatan, mu nak masuk dalam keadaan rahmat Allah atau kamu nak masuk dalam janji Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka itu siksaan yang sangat pedih, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang terakhir daripada suratul Insan. Ya, okey, kalau ada yang nak bertanya silakan. Tafsiran ayat yang ke-31 ini, Allah akan memasukkan ke dalam syurga di kalangan hamba-hambanya mengikut kehendak Allah, maka mereka akan masuk ke dalam syurga, kerana rahmatnya. Tapi rahmat itu mesti bermula dengan amalan yang soleh.
dan ihsan daripada Allah. Ya, kasih sayang daripada Allah, dan Allah akan mengazab dan menyeksa orang-orang yang zalim itu, iaitu dari golongan musyrikin dan kafirin dan juga mujrimin, orang-orang yang berdosa termasuk orang-orang yang zalim, ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa mereka menyekutukan Allah, ya, kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi mereka itu azab yang bersangatan dan seburuk-buruk tempat kembali. Okey, jadi pada kalimah ini Ibnu Abbas mentafsirkan yukrimu mayyasha. Allah kata Ibnu Abbas, yukrimu artinya dia memuliakan. Siapa dia? Iaitu Allah. Memuliakan mayyasha kepada orang-orang yang Allah kendaki, biddin, iaitu melalui agama. Agama apa? Islam. Iaitu dengan mereka itu memilih jalan Islam. Man kana, dan orang yang terpilih itu dia adalah ahla lidzalik, iaitu golongan yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Faqrazi mengatakan, dia kata apa? Yadullu ala an dukhula al-jannah wan nar laisa illa bimisyiatillah. Iaitu ayat ini menunjukkan bahawa masuk syurga dan neraka itu tidak lain melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sangat mengetahui, Allah sangat bijak, maka keadilan Allah yang sangat adil itu, sesiapa yang mereka melakukan kebaikan, pastilah dengan rahmat Allah dimuliakan, dipimpin ke syurganya, dan dengan keadilan Allah yang maha berkuasa, maha mengetahui, mereka yang engkar perintah Allah, melakukan perkara larangan Allah, maka selayaknya lah mereka dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya berakhirlah kalimah demi kalimah yang telah kita bacakan daripada surah Al-Insan, dan insya-Allah minggu depan kita masuk surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar. Nanti kita tengok surah Az-Zumar apa yang kita pelajari daripada surah Az-Zumar. Kalau kita belajar daripada surah Al-Insan menceritakan tentang nikmat syurga, janji Allah kepada mereka yang melakukan kebaikan benar-benar kerana Allah daripada golongan Al-Abrar. Mudah-mudahan semua yang telah kita pelajari bagaimana Al-Abrar ini mendapat rahmat Allah, dan kita berusaha bersungguh-sungguh jadikan hati kita qalbun salim, tinggalkan perkara maksiat, datangkan segala kebaikan, hidup dengan ruh Al-Quran, hidup dengan menghidupkan sunatullah, hidup bersama dengan ulama. InsyaAllah kita berada di zaman fitnah pada hari ini. Mudah-mudahan fitnah itu akan dapat kita atasi, dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya, kerana bersama kita ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kafa billahi nasira. Cukuplah pertolongan Allah, melalui rahmatnya kita dapat kebahagiaan di dunia dan dapat kebahagiaan ketika kita berada di hari akhirat. Jika ada persoalan dipersilakan, insya-Allah. Campur sikit. Ya, boleh, insya-Allah. Dalam surah apa yang Ustaz itu, mana hidayah ini adalah pilihan ataupun bukan. Maknanya hidayah tu ada yang kata diberi ataupun macam mana? Okey, alhamdulillah, soalan sangat baik. Saya menunggu-nunggu soalan tu. Tapi tak ada orang nak tanya. Tapi akhirnya yang bertanya lelaki. Ya, biasalah lelaki itu apa dia punya mental tu kuat sikit. Okey, hidayah tu terbagi dua, Tuan Haji. Satu, hidayah tu mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, hidayah yang wajib kita cari sebab Allah bekalkan kita akal. Hidayah yang wajib kita cari dengan bersungguh-sungguh melalui pengajian. Dituntut kita seperti mana yang Allah kata bila Allah turunkan ayat yang pertama berbunyi Iqra. Iqra itu menuntut atas diri kita membaca. Membaca itu menuntut dengan atas diri setiap manusia mempelajari.
Bila kita mempelajari, kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, insya-Allah iman kita akan meningkat. Jadi hidayah terbagi kepada dua. Satu hidayah direct mutlak daripada Allah. Yang tu kadang-kadang bila kita tengok orang tu dapat hidayah, walaupun dia tak belajar, tapi Allah beri hidayah melalui macam mana? Kadang-kadang Allah beri hidayah melalui aksiden, kematian suami, kematian anak, dan sebagainya. Memang benar-benar berlaku, ada yang berlaku sungguh-sungguh masa mak dia hidup, jadi Allahu Akbar, punyalah teruk. Tapi bila mak dia dah meninggal, dia sedar betul-betul dia kembali ke jalan Allah. Dia berjanji pada diri dia, dia tinggalkan semua perkara yang tak elok. Hisap dadah tu. Ya, bila dah hisap dadah tak jadi orang, Tuan Haji. Tak jadi orang. Buat semua perkara. Bila mak dia meninggal, Allahu Akbar, dia insaf, Allah bagi hidayah. Apabila mak dia meninggal, dia tinggalkan semua perkara yang tak elok, dia dekatkan diri dia kepada majlis ilmu. Sebab tu hidayah tu bagi kepada dua. Ya, jadi Allah bagi hidayah, tak siapa boleh nak halang. Iaitu dia dapat hidayah melalui Allah tarik ibu dia. Ya, sebab dia sayang mak dia, tapi dia hanyut dengan sebab najis dadah tu. Tapi bila mak dia diambil oleh Allah, melalui itulah menyebabkan dia kembali ke pangkal jalan. Jadi nak balik ke pangkal jalan itu melalui ilmu. Ilmu itu perlu dicari. Ilmu itu tak datang kepada kita menggolek. Tiba-tiba kita tak pergi majlis ilmu. Hari ni saya pandai, saya boleh mengajar tafsir Quran. Auzubillah min zalik. Tak boleh. Ya, mesti melalui pengajian, pembelajaran, kesungguhan. Ya, okey Tuan Haji, jelas? InsyaAllah, alhamdulillah. Faham? Faham. Okey, yang lain tak ada. Ya, bila Tuan Haji tanya hidayah, jadi kadang-kadang kita nak kembali kepada jalan Allah ni melalui kita tengok kepada mereka yang telah pergi. Mereka yang telah pergi menyebabkan keinsafan pada diri kita. Ya, mak kita dah tak ada, ramai yang dah tak ada. Bila ramai yang dah tak ada tu, kita rasa rindu sangat dengan mereka. Rasa rindu sangat. Rindu sangat-sangat. Lalu kita berfikir, adakah mereka bahagia atau tidak? Tapi husnuzon, mereka bahagia di sana. Mereka dah ada tempatnya. Aku belum lagi. Ya, aku belum tahu lagi tempat aku, bagaimana kesudahan aku. Maka daripada mengingati kematian itu, insya-Allah kita akan segera kembali ke jalan yang benar. Okey, ada lagi nak tanya? Silakan. Ustazah, saya nak tanya. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syakilah baca. Boleh. Saya nak tanya, apabila kita tertimpa sesuatu yang apa-apalah ya, dan kita mengalirkan air mata, adakah dengan cara kita mengalirkan air mata itu bermakna kita ini berkeluh kesah ataupun tak reda ataupun kita lemah begitu? Adakah dilarang untuk kita mengeluarkan air mata ketika ujian? Okey, faham. Kami faham soalan Syakilah itu. Okey, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitrah manusia itu kadang-kadang dia gembira, kadang-kadang dia sedih. Dan fitrah manusia apabila dia sedih, dia akan mengalirkan air mata. Kalau kita tengok contoh yang paling tepat, kita tengok apabila Allah mengambil anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Allah, Rasulullah juga menitiskan air mata. Apakah Rasulullah menitiskan air mata? Tak semaya tu. Semaya. Apabila tengok diuji oleh Allah, kematian, Rasulullah juga menitiskan air mata kesedihan. Adakah Rasulullah tidak rela dengan pemergian anaknya? Tidak. Rasulullah rela dengan kerana itu adalah hak Allah. Kita ni adalah pinjaman daripada Allah. Bila Allah mengambil barang kesayangan, ya kita kena reda. Dan di antaranya, bila kita reda, dalam keadaan kita reda itu, sebagai fitrah manusia juga kita mengalirkan air mata. Jadi, kalau kita menangis, tidaklah dikatakan berdosa kerana fitrah manusia memang punya air mata. Ya, tidak salah. Tidak salah. Jadi kalau kita menangis, katakanlah contohlah, contoh
Kalau kita menangis kerana melihat anak kita sakit, diuji oleh Allah. Kadang-kadang bila tengok anak kita sakit, kita rasa, ya Allah, kalau boleh pisahkanlah, ya, gantikanlah kesakitan itu kepada diriku. Kita menangis tengok anak kita sakit, ya Allah, kesiannya anak aku. Ya, kita menangis, tak berdosa, tak salah. Ya, dan dalam keadaan kita menitiskan air mata itu, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, janganlah kau uji penderitaan yang begitu hebat kepada anakku ini. Jadikanlah apa yang kau uji kepada anakku ini untuk mendekatkan diriku ini kepadamu, ya Allah. Kerana kesakitan ini juga daripadamu, ya Allah. Kesembuhan itu juga darimu, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit anakku ini, ya Allah. Berikanlah kesabaran, kekuatan pada diriku untuk menghadapi ujian ini, ya Allah. Aku menghadapinya dalam keadaan aku sendirian, ya Allah. Hanya mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah, pertolongan dari-Mu, ya Allah. Air mata kita berjujur jatuh di atas pipi. Allah melihat air mata kita. Yang air mata itu sedih kerana mengharapkan pertolongan daripada Allah. Habis kita menangis, kita rasa lega sangat. Lega apa? Pada masa kita rasa lega itu, ketahuilah pada ketika itu Allah sedang memberi bantuan kepada kita. Allah beri bantuan pada kita, antara kita sedar atau tidak. Dan apabila Allah memberi bantuan kepada kita, Allah bagi keringanan kepada kita. Bila kita mandikan anak kita, kita tak rasa berat pun anak kita. Ya, bila kita menyuapkan anak kita, kita rasa bahagianya kita bersama dengan anak kita. Kan? Macam tu. Kita tak ada rasa, hei, bilalah budak ni nak baiknya. Ya, menyusahkan dia. Tak. Seorang ibu tidak akan rasa macam itu. Tidak rasa macam itu. Kita menangis tadi tengok dia menderita sakit. Ya, kita tengok dia dalam keadaan sedih kerana kita rasa, Allah, hai, kesian anak aku. Tapi itu kebahagiaan untuk diri dia. Apa yang ada berlaku pada anak kita, contohlah kata anak kita diuji oleh Allah dengan penyakit kencing manis. Contoh, Syakila kenal dia, anak dia penyakit kencing manis yang berat. Jadi dia kencing manis yang berat ni semua kena handle lah. Makannya kena jaga, ubatnya, insulin semua kena jaga. Maknanya kena take care anak tu betul-betul. Tapi tahu tak Kila, Allah bagi awak syurga dengan awak sabar mendidik anak awak dalam keadaan Allah menguji penyakit yang berat. Orang yang tak diuji oleh Allah, yang dengan penyakit seperti itu, mereka kurang pahala. Awak pahala banyak. Maka pahala banyak itu awak dapat dengan keadaan bila diberi ujian. Tapi sebagai manusia, kadang-kadang kita juga mengalirkan air mata apabila kita bersendirian untuk menangani kehidupan yang hari-hari kita lalui. Ya, okey, jawapannya tidak salah. Ya, kita menangis kerana itu fitrah manusia. Jangan menangis kerana perkara yang tidak baik. Oh, itu tak bolehlah. Okey. Jadi saya rasa cukuplah pengakhiran kesudahan kita belajar daripada suratul insan beberapa minggu. Jadilah insan yang sempurna. Ya, insan yang kalau tidak sempurna, kita manusia memang tidak sempurna, tapi belajarlah daripada kekurangan, kecacatan itu untuk jadi manusia yang lebih baik, lebih baik supaya dapat pengakhiran yang terbaik dan jadilah seperti kembali kepada golongan al-abrar, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyudah tadi mudah-mudahan kita dalam golongan fi rahmatillah, jauhkan diri kita dari golongan orang yang az-zalimin, nanti Allah jadi kana tadi ada penyambung dia, ya, jadi orang yang azaban alima, yang diazab oleh Allah, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Ya, mudah-mudahan daripada suratul insan ini kita benar-benar menjadi insan kamilah, insya-Allah. Ya, insya-Allah minggu depan kita sambung dengan surah Az-Zumar, banyak mencerita tentang